Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini untuk episod ketiga Bual Bro Podcast. Hari ini aku masih lagi dengan orang yang sama dan tak ada orang lain dah. Aku asal Bani. Hari ini aku dengan Zul. Ya, Apa abang? baik alhamdulillah. Sihat. Abang ni apa? Fikri. Oh, Sihat. sihat. Janganlah buat Alhamdulillah. suara. buat biasa. Buat macam sebelum ni. Okey, sihat. Hari ni kita nak sembang topik yang berat sikit lah. Berat, mungkin Mhm. berat sebadan aku atau berat lagi. Tidak. Betul berat tajuk lagi. Berat tajuk lagi. Hmm. Tajuk kita berkaitan dengan manusia yang melanggar hukum. Melanggar Uh, hukum. Lumrah fitrah segala mak bapak lah kan. Melanggar fitrah. Yang tu tak jumpa. Fitrah manusia Fitrah manusia. yang bertentangan dengan fitrah manusia. Allah. Ada telur pergi potong pergi hilang. Dah awak je aku tahu. Buat terkejut. Geram pula aku. Ini kita nak sembang pasal LGBT. Okey. Tapi mungkin kita akan fokus pada dua huruf yang tertentu lah. Kita tak nak sembang yang pasal lesbian ke. Sebab kita bukan perempuan, kita lelaki. Betul. Lelaki yang straight. Ya, betul. Hari ni kita nak sembang pasal LGBT. Zul, Ya. aku tahu hang benda ni makanan hang ni. Oi. Nak gelak tak apa. Jangan Nak gelak begitu. tak? Ni makanan hang ni. Nak gelak ni. Asa tu ada. Oi. Tak jadi halang. Itulah. Kita selalu sembang benda ni lah. Marah aku sah. Dah berapa tahun. Dalam Sejak pada sekolah dah sembang benda ya, ni. betul. Kenapa hang nak sangat pandang benda ni? Besar sangat ke? Besar sangat ke puak-puak ni yang hang nak geram sangat ni? Ataupun benda ni tak boleh pandang, tak boleh dipandang inting sekarang. Macam mana? Contoh dulu. Okey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Buka sikit mukadimah kan. Okey. Buat macam program program tilawah pula. Bukan tilawah, bukan Forum perdana. Bukan forum perdana juga. Ni kita nak sembang-sembang santai lah, sembang-sembang santai lah kan. Dia LGBT ni LGBT tapi apa dah? Gay dan bisex ke transgender? LGBT. Kan nak ambil bisex sekali. Boleh bisex, kan? GBT GBT. L tu kita nanti. Kalau ada rakan perempuan kita boleh panggil jugalah. Okey, aku ni hari aku duk terjebak, bukan terjebak buat dengan depa dak lah. Maksudnya terjebak bersama komuniti depa. Kan? Bukan daripada segi kegiatan lah. Big Liu lah. Big Liu dia dahsyat sangat. Kalau aku tak dahsyat macam dia sebab aku radikal, bahaya sikit. Radikal dalam apa orang kata? Dalam senyap. Depan bagus, belakang buat tik. Macam tu lah. Buat tik dengan depa lah. Kan? Sebab kita nak tengok orang kata apa? Sejauh mana depa punya plan depa, wawasan depa. Kan? Depa nak buat apa lagi masa ke depan ni. Sebab aku duduk dengan depa ni juga. Sebab depa ni orang yang bukan biasa-biasa. Orang yang kadang-kadang yang cerdik pandai. Dan mereka ni ada orang kata apa? Benda, okay, kalau orang kata mereka ni dahsyat, dia start daripada zaman sekolah lah. Okay, betul dia daripada dia zaman sekolah. Apa punca dah dulu. Kita semua punca dulu. Okay, punca dah. Macam sebelum ni kita bisa. Untuk peringatan, apa yang kami sembang ni hanya di tahap perbualan. Betul. Untuk peringatan awal. Betul. Kami bukanlah pakar psikologi ke, doktor ke nak sembang pasal apa-apa benda bukan-bukan lah. Betul. Tapi kami ada buat bacaan sikit. Betul. Dan benda ni kami bahas secara perbualan. Jangan kena ambil serius benda ni. Tapi jangan, kalau ada benda yang salah, tegur. Tak masalah. Boleh tegur kat komen. Tegur kat komen. Jangan lupa subscribe. Okay. Balik pada tadi. Okay. Aku nak tanya, dia start bila? Sekolah ke? Dia sebagai sekolah. Bagi kebanyakan. Dia kelompok mana? Kelompok daripada sosial ke? Okay. Ataupun start daripada family? Kemungkinan macam sebelum ni kita bisa sembang pasal mana? Daripada sekolah
sekolah asrama penuh. Oh. Okey, sekolah asrama penuh kita ambil sikit juga. Sekolah tu lah. Sekolah tu. Sekolah tu lah. Sekolah tu. Kami tak sekolah tu. Tapi dekat lah. Jahat Dekat. tu, no. Jahat. Tak jahat. Itu tak sepenuh. Kita sekolah asrama penuh. Persekitaran juga macam abang tadi. Kemungkinan abang angkat ke, pakcik dia ke, pop nakal Geli dia. lah. Ada abang kat lah. Itulah geli sebab yalah budak tu muka suci, dia tak tahu apa. Kan, kawan ni duk dia duk party, ni makanan aku ni, nak ikan boleh buat ni. Kan. Jadi budak tu pun tak tahu apa. Jadi dia membentuk budak tu. Dia cuba nak membentuk budak tu supaya jadi mendidik ikan. lah. Didik. Supaya yalah jadi bahan asuh dia lah. Kecundang di atas katil. Katil dom. Astaghfirullahaladzim. Tu dia lah. Jangan tu. Fobia aku. Ui. Aku jadi macam kena orang macam ada seolah-olah orang pukul otak aku. Debuk. Tak apa tu, simpan sikit. Kan. Sabarlah. Nak buka atas kepala tu tak apa. Selak sikit sudah lah. Tapi tu dia lah hakikat dah. Dia daripada persekitaran. Orang yang ada memang, orang kata apa, dia nak bentuk, dia ada niat untuk bentuk budak lain. Komuniti. Dan dia bila dia sekolah di tahap sekolah menengah, sekolah rendah ni payah sikit. Sekolah rendah ni. Tapi dia bila sekolah menengah tu dia nak mencuba. Betul. Fasa pengetahuan, fasa mencuba. Tu fasa mencuba. Betul. Jadi mencuba lah terbiasa pergi fasa menjual pula. Fasa menjual. Lagi dahsyat lah mampu garim kan. Itulah. Orang kata apa? Daripada alam maya. Kan? Daripada aplikasi-aplikasinya dengan cerita movie-nya. Kan? Dia apa? Cerita-cerita daripada negara sebelah kita, jiran kita, Thailand, Filipin dan Indonesia je cuba nak buat. Boleh buka filem BL Indonesia, filem BL hampa kena cari sebut. Kena tulis BL. Tak payah cari. Kalau yang straight tak payah cari. Itulah kalau hampa nak tengok lah, kalau hampa rasa tak percaya kat aku. Kalau hampa rasa percaya, hampa rasa macam boleh walak dan setia, hampa cari. Hampa tak payah cari. Sorry. Dia sebenarnya kami dua ni bincang benda ni hari ni bukan sebab apa sangat. Bukan sebab nak publicity, nak hantar mana-mana pihak. Betul? Tapi kami sembang pasal masa depan anak-anak muda Malaysia. Betul. Penat lah kan? Buka TikTok, buka Insta, lelaki berjoget. Tu tak ada maruah lah. Yalah, betul. Lelaki berjoget tu joget biasa-biasa boleh lah lagi. Tapi kalau sampai tahap yang melampau, too much. Too much. Betul. Bagi aku udah lah buat benda bodoh tu. Betul kan. Sikit-sikit dah lah, simpan sikit. Sebab bagi aku benda tu dah terlalu melampau. Kan, dekat Twitter tak payah cakap lah. Siap ada yang menjual. Benda ni bagi aku sangat berbahaya. Sebab yang buat benda-benda ni, jual video, apa lagi Zul yang biasa jumpa? Okay. Community group. Mereka ada, yalah macam tadi, komuniti mereka ada kumpulan mereka sendiri. Lepas tu mereka ada kegiatan, aktiviti sendiri, bertukar kasih ikut suka hati, suka rela. Lepas tu dan akhirnya pacak tripod, buah handphone, record dan jual video tu. Mereka buat sendiri, dah mereka record dapat duit. Duit apa? Duit haram. Duit haram. Haram jadah lah duit tu. Lepas tu duk belanja orang. Duk kata aku kaya. Pasal kat hang lah. Tu. Bukan hampa lah. Bukan sorry. Maksudnya mereka ni lah. Kan. Jadi yang aku geram tu, satu ialah depa dah buat benda tu kan. Satu lagi yang jenis publish video dekat TikTok. Oh, yang tu. Dia bukanlah tunjuk teaser. Teaser bukan teaser. Betul? Bukan teaser. Dia apa? Promoted. Promo. Okey. Promo pasal LGBT. Bukanlah video tu. Tapi sebab apa dia jadi gay, sebab apa dia kan ada trend glow up tu. Glow up. Ingat yang aku hantar gambar. Betul. Lelaki muka tak ada lah hodoh ke apa. Besar. Tiba-tiba ada buah nyok kat dada. Aduh. Benda tu bagi aku
Betul? Bagi aku tak tahu lah, dia terlalu, aku tak tahu tujuan dia pun nak post tu untuk apa. Untuk promote ke kan. Bagi hang sini macam mana? Okey. Apa sampai satu tahap depa dah semakin berani. Okey. Penyebab dia satunya daripada ialah akibat pula punca kalau ikutkan memang depa ni sepatutnya beranilah, biarlah berani daripada bangku sekolah, tunjuk saya ni LGBT daripada sekolah. Kan, tunjuk baju cikgu kalau berani. Sila. Kan. Pergi sekolah pakai tudung kan? Pergi sekolah pakai tudung. Betul. Pakai tudung tak payah pakai tudung free hair lah. Free hair simpan sikit, pakai skirt perempuan tu, singkat potong serumah hang potong. Warna biru tu hangkit atas pusat sikit. Jadi pakai apa jalan kecil-kecil pinggir tu jadilah. Kalau berani sangat lah. Kalau nak kata, tapi patah balik pada tajuk tadi. Apa sebab depa berani? Depa berani ni antara punca juga sebab ada sokongan daripada pihak tertentu, daripada tersentuh sikit menteri yang terjebak, yang butakan mata, dan juga pihak-pihak berkuasa yang tidak, orang kata apa? Tak menjalankan tugas. Tak menjalankan tugas. Yang jenis tangkap kat lorong lah. Kat VIP tak tangkap. Betul. Sungguh-sungguh Yadim tak menjalankan tugas. Contoh Yadim tak menjalankan tugas. Yayasan Dakwah Islam Malaysia kan. Banyak dia punya, orang kata apa? Gerak kerja dia luas. Patutnya dia boleh tekan bapak ni. Tapi tak apa lain kali. Mungkin payah nampak kot. Betul. Okay. Kita tekan ke pasal gay lah. Gay dulu kan. Gay ni bagi aku yang paling banyak kita jumpa. Siapa tu? Saya ingat bulan puasa. Okey. Yang kat bazar. Bazar Ramadan. Kan. Bazar tu lah. Street bazar. Yang jual baju. Okey. Kenapa tu? Ingat kita terserempak dengan pasangan tu. Okey. Aku bukanlah nak label kan. Bukan nak label lah. Tapi benda tu kalau lah sampai ke tahap itu, buat dia tak ada lah buat benda tak senonoh, tapi cara dan attitude dia yang kita nampak ke arah tu lah. Kalau betul dia begitu, perlu ke tunjuk kat orang? Betul kan? Maksudnya hang menunjukkan benda tu dah bagi aku masyarakat pandang benda itu enteng. Pandang terlalu ala depa ni bukan buat apa pun, biasa-biasa je. Esok dah nak tua, esok depa kahwin juga dengan perempuan. Betul tak? Betul. Hakikatnya tak, tuan-tuan. Hakikatnya tidak. Betul. Hakikatnya ada yang usia 50 mak bapak orang duk main tu. Masih lagi mencuri pondan-pondan di lorong. Betul? Tak apa kalau anak kawan je mangsa, na'udzubillah. Kan? Tak ingat kata apa. Ada yang cerita yang aku bisa dengar. Anak jiran jadi mangsa. Sian jiran. Anak dia. Anak dia. Tak boleh kata apa. Cherry berry anak dia. Kan? Bagi apa lagi hang nampak? Hang cerita lagi. Bagi aku, yalah macam tadi juga, depa ni terlampau berani. Yang contoh kalau apa bahaya untuk jangka masa panjang dan untuk jangka masa pendek? Jangka masa yang panjang. Yang nampak jangka masa pendek dululah yang nampak. Masa pendek apa dia? Masa pendek contoh. Antara contoh-contoh kecil-kecil tu, ini yang boleh bagi yang untuk aku rungkaikan. Mereka makin ramai ke ataupun bilangan bisexual makin ramai ke? Okey. Betul, depa akan cuba tackle cuba. Depa bila contoh lah, kalau gay ni daripada terdiri, contoh dia anak sultan. Contoh kalau dia anak menteri contoh. Tapi nak contoh apa memang ada. Saya tak takut lah. Tak takut lah, tak tunjuk muka. Tu lah, tak takut lah. Saya esok dia cari, esok ke location nanya lah lagi. Pasal lah. Tak apa, kita menegur ini untuk masa depan. Masa depan ni esok ditanya oleh di sana, saya tak mau lah kan. Jadi
apa yang masa pendek macam tadi. Jangka masa pendek, depa ni akan cuba, bila depa kaya, dan depa cuba beli. Walaupun dia tengok, ish, dia minat kat kawan ni, tapi dia straight. Maksudnya dia ada bini. Oh, badan dia saduk, oh, rajin pergi gym. Rajin pergi gym pula. Apa lagi? Dia atlet, contoh atlet biasa lah pergi gym. Serupa lah kan. Dia orang berkaryawan, famous dan sebagainya, orang rebutan wanita. Dan dia rasa, ish, aku nak try lelaki ni. Jadi dia try boleh harap boleh. Dia boleh harap try. Dia boleh try sebab dia try akan dengan duit. Dia akan cuba cipta apa? Split the money. Dia cuba betul? Dia cipta suasana tak, maksudnya suasana terdesak, suasana mudarat. Mudarat dan darurat dekat lelaki tu. Ada plan ada so bayar orang ni buat macam mana ke, ugut bini dia. Sekali adakan dia dalam watak, dalam penceritaan dia tu untuk dia jadi macam pembantu dengan Hero syarat. lah. Hero macam tu lebih kurang. Syarat hang kena buat benda ni. Buat benda ni benda apa? Buat benda tu maksud dia apa? Bertenang lah. Tak ada benda yang runtuh. Okey. Benda tu maksud dia buat benda tu lah. Hubungan yang diharamkan oleh Tuhan tu. Bertentangan dengan adat. Liwat. Meliwati tu. Ini tak ada kes sampai bawa tilam pergi mahkamah. Oh, ya tu. Saya ingin depa ramai serbu kita ni. Tak apa. Betul. Kami pemuda ni. Tak payah. Pemuda taping Pemuda taping kuat ni. Kuat roket. Tak ada apa je. Kami parti tu lah. Apa tu? Macam tu lah jangka masa pendek. Kalau Kesan dalam jangka masa pendek tu apa? Kesan yang orang kata. Kalau hang cakap macam tu kan, terdesak buat benda tu. Tapi kesan dia apa? Adakah susah nak straight balik? Bukan susah nak straight. Betul? Tu bangang. Betul susahnya nak. Susah dari segi nak bantu komuniti. Okey. Betul, depa akan tolak kita. Dia tak tolak kita tak apalah. Kita ada bertarik kita sekali tu tak kenal yang Pak Karim. Sama yang Pak Karim Siti Kasim. Sebab dia yang bersama bapak depa tu. Okey. Bila betul lah. Depa ni akan Terus. Depa ni akan ni lah. Macam tadi kan, depa akan apa tadi? Kesan Dia depa akan apa? Menghalang kerja. Menghalang depa akan menghalang dan juga depa akan jadi radikal bila kita biar kita tak basmi depa cepat. Orang kata apa? Macam penyakit barah depa ni. Penyakit pun menular kan daripada segi penyakit misteri. Sebab apa? Benda ni dilarang oleh agama. Bila dilarang oleh agama, penyakit lah. Cepat buat. Macam tadi, masa pendek tapi masa panjang tu boleh orang kata apa? Boleh bonus. Benda tu walaupun masa pendek kan. Orang kata apa? Sat je benda tu. Nafsu sat lah, dapat hantar sat je mau balik. Tapi memulihkan penyakit. Jangka masa panjang tu dia sakit kan. Boleh sakit kan. Bagi aku kalau bagi hang sakit kan jangka masa panjang. Kalau bagi aku jangka masa panjang tu habis keturunan lah. Betul Matinya sesebuah keturunan. Hang takkan ada zuriat. Betul. Melainkan nanti yang bersexual dia pandai sikit lah. Caca straight. Hakikatnya bini dia tu hanyalah kilang untuk anak. Sian tuan-tuan. Macam mana aku yang duk cakap ni kan? Patutnya hang cakap banyak. Ini benda yang hang nak bahas. Tak apa. Sebab kita dua-dua tahu. Kita bahas benda ni daripada bangku sekolah lagi. Daripada tak ada misal boleh tumbuh janggut kan. Nak katanya berapa dah abad dah kita duk bahas benda ni. Dan saya juga. Aku sendiri kan. Aku sendiri duk bawa lah sikit banyak kan. Bila kita aktif sikit-sikit persatuan. Belitik sikit, kenal sikit-sikit orang tu kan. Tokoh-tokoh tu kita cuba lah bawa. Tapi malangnya tu dia lah. Kita tak dilayan lah. Mungkin orang nampak benda ni. Bagi aku isu ni orang tak pernah besar sebab tak kenal kat nak mereka. Ataupun kenal kat nak mereka tapi tak nak ada apa-apa tindakan berlaku. Mungkin boleh ekonomi kat mereka kah? Mana tahu. Dagang orang. Boleh. Sebab sekarang ni bagi aku mungkin zaman COVID kan. Orang terdesak pakai duit. Tu dia lah weh.
melacur diri sendiri lah. Betul? Aduh. Pelik-pelik lah. Bukanlah kita nak kata okay, contohlah kita ambil apa punca, apa bahayanya benda ni. Antara benda yang kau boleh ulas sikit. Sebab apa wujudnya kelompok-kelompok gay ni adalah ni mungkin golongan-golongan Siti Kasim ni ataupun feminis akan marah dengan aku. Hilangnya sifat malu dan hilangnya akhlak seorang perempuan. Oh, betul. Bagi aku yang tu lah. Ya lah. Okay. Yang pasal apa tadi, hilangnya sikap malu ataupun sifat malu wanita dan hilang akhlak. Betul. Tak ada moral lah. Yalah, betul. Kita boleh kata tak ada moral. Balik-balik moral dia ni, tak ada benda lain kot. Majoriti betul. Majoriti hak bawa hak sokong benda-benda ni, lelaki dia ada malu sikit lah, pokok. Dan ni pun dia lembut-lembut dia masih ada malu walaupun dia lelaki asal dia. Sebab lelaki ni dia asal dan fitrah dia malu. Maksudnya dia bukan, dia macam contoh nak pergi dalam pun lama-lama dia tak berani. Dia segan. Kan? Dia bukan jenis macam nak kelebek warna apa. Sebab tu lelaki punya alang kotak. Betul. Dia tak ada nak kelebek, angkat, tunjuk kat orang. Dia capai dia belah tu. Saya silap, saya tak kenal. Sungguh. Lepas tu nak jadikan cerita, yalah. Buat macam tadi hang sebut Siti Kasim. Hang sebut tadi Siti Kasim. Pok Siti Kasim. Abang kata pok-pok LGBT ni ramai yang dibantu oleh pok-pok perempuan lah. Maksudnya lawyer-lawyer perempuan yang membantu SIS, antaranya Sister in Islam, sokong LGBT, dan Suhakam. Dan beberapa lagi NGO yang menyokong jantina ketiga. Jantina ketiga. Marina Mahathir. Kan? Kan? Lepas tu siapa ada lagi? Anak Mahathir. Anak cucu Mahathir. Hampa tak kenal Mahathir. Hampa tak kenal. Hampa tak kenal. Cik Dia. Sebenarnya benda ni bukan nak politik kan sangat. Tapi benda ni hakikat dia dibantu balik oleh orang-orang politik. Orang-orang yang nak kerjakan undi. Betul. Jadi macam mana sebenarnya kelompok-kelompok ni bukan hanya disokong oleh orang politik saja. Kalau di US hampir saya tengok WWE, Undertaker semua, mereka antara yang support LGBT. Sebab apa? Sebab apa mereka support LGBT? Mereka nak meningkatkan nilai views. Bila nilai views, sebab apabila nilai views mereka tu merudung, untuk dapatkan tarikan semula adalah mengangkat golongan-golongan ni lah. Sebab golongan ni bukan sikit lah. Yalah. Dan ada negara-negara yang mengiktiraf golongan ataupun jantina ketiga ni. Yang sebenarnya dia macam inilah. Allah tu, Tuhan tu, pergilah agama mana-mana pun, dia dah jadikan dua makhluk. Betul? Lelaki dan perempuan. Dan tak ada lah makhluk yang ketiga tu kecuali kunsa. Kunsa tu pun akhirnya sekali dia akan pilih mana jantina dia akan dia mau. Bukan dia mau, yang mana alat sulit dia mana yang berfungsi. Dia mau naya. Dia mau naya Pak Long. Sagi jadi macam Sanjut. Sanjut tu. Saya kunsa. Terus hati. Tapi balik kepada tadi hang sebut NGO, Sisters in Islam semua tu. Kalau kita tengok balik, kan, golongan ni pun golongan daripada perempuan. Bukan kata lelaki yang support benda ni, tapi hakikatnya perempuan tu sendiri. Kalaulah perempuan tu sendiri yang mengangkat golongan-golongan ni, macam mana? Betul lah. Aku nak pesan sikit kan, kat pokok tina betina yang menyokong anak Kasim ni, Siti Kasim ni, ataupun sokong gerakan LGBT ni. Pertamanya kita kena ingat kan, hampa boleh naik balik martabat wanita ni di mana sejak zaman ni kita sentuh sikitlah pasal wanita. Sentuh sikit. Pertamanya daripada zaman Rasulullah. Rasulullah angkat hampa daripada hampa dibunuh,
Anak-anak perempuan dibunuh di tanah hidup-hidup dan dibuat seperti macam tak ada nilai. Akhirnya Rasulullah angkat. Okey, itu dah jasa Rasulullah dah, kita kena terima kasih. Tapi hampa pula jatuh kan. Bila hampa jatuh kan, boleh sajalah puak-puak lelaki ni depa akan suka sama depa sendiri. Dan akhirnya depa akan apa orang kata apa? Tengok Lek Tambi lah. Contoh kata mudah cerita, hampir Lek Tambi. Taman Ilya Tambi. Orang selalu sebut Lek Tambi lah. Jadi perkataan yang selalu orang sebut Golongan LGBT akan tahulah tempat tu. Betul. Lek Tambi tu pusat pelancongan. apa tadi kena abang tadi? Lek Tambi. Aku lupa dah. Okey, Lek Tambi. Bila Lek Tambi tu apa orang kata apa? Menjadi tempat depa lah. Jadi bila perempuan nak lintas itu tak boleh. Dan akhirnya akan diligan, baling sepatu dan sebagainya. Sepatu kasut lah, kasut tumit tinggi lah. Baling batu ke pondan tu nampak lah tiba yang baju cukup perempuan ni. Untuk kata hampa bantu untuk angkat LGBT ni merugikan hampa, ibarat hampa bunuh dia sendiri. Kan? Sebab lelaki ni sampai satu tahap bila dia nampak, contohlah lelaki hampa bisexual, dia tengok hang cenderung menjaga bini hang lagi, hang tunggu sat. Dia akan plan rancangan dia bunuh bini hang. Kan. So hati-hatilah hampa sendiri sebagai orang perempuan dan sebagai seorang nampak lelaki. macam tak logik apa yang kami sembang ini, tapi hakikat dia terjadi sungguh, berlaku benda sungguh. tu terjadi. Apa yang bermain lah. Kita orang lama kita tahu lah. dia berbalik kepada macam mana wanita tu sendiri nak jaga kelakuan. Aku gelak tadi tu. Apa? Aku silap sebut boleh pilih untuk buat pilih jantina. Aduh, aku pilih fikir-fikir lawa boleh. Tu dia lah. Dia kalau kita tengok balik dekat kat TikTok, bukanlah kita nak blame perempuan salah ke apa. Tak, perempuan tak pernah salah. Bahaya tu. Perempuan tak pernah salah. Okay. Tapi hakikat dia, kalau kita tidak mengangkat martabat kita sendiri, martabat hampa lah, siapa lagi nak angkat? Betul. Islam tu dah angkat dah sebaik-baiknya. Janganlah kata alah pakai tudung tak penting, tutup aurat tak penting, aku tak pakai tudung pun tak apa, nyanyi hati baik. Itu bodoh. Cikgu suci betul. Hantar mana hati yang baik. Kan? Tapi tak apalah, kita tak nak sembang yang tu. Itu pun cuma aku tekankan adalah sifat wanita tu sendiri. Dia kena study mulai sekarang. Ya. Okey, kalau aku nak masuk sikit, tadi taman mana tadi? NGO kita dah sentuh dah. Kan, suhakam ke suaram ke kesedaran lah, kita masuk kesedaran. Kesedaran ni siapa dia? Mampu-mampu. Mampu-mampu boleh biar apa jadi. Aku start dulu ke? Nak start? Start sila. Okey. Bagi aku, kalau bila sebut pasal kesedaran ni, dia berbalik kepada keluarga lah, balik kepada mak pak. Mak pak kena pantau anak-anak yang masih muda ni, yang baru setahun jagung dan bergaul dengan masyarakat ke apa. Kena pantau melalui media sosial. Apa yang dia buat, apa yang dia beli. Apa dia beli. Beli kat mana? Internet lah tak. Dan apa apps yang ada dalam phone dia. Sebab sekarang banyak. Betul. Ada Blood, ada Green. Dan benda ni yang lagi bahayanya adalah golongan-golongan LGBT ni, dia promotekan lagi dia punya apps dalam masyarakat. Betul? Okey, hang pula kesedaran. Kesedaran kita gulung dengan kesedaran. Aku dah gulung lah. Okey. Kalau aku yalah kena mak pak kena perhati anak-anak dia, perhati tingkah laku anak dia, dia pergi mana, masuk pergi mana tu. Kita ni jaga anak muda, jaga anak muda-muda ni. Barat apa? Orang kata apa? Orang tu selalu sebut tarik layang-layang, tarik semua, tarik juga, lepas juga kan. Untuk sodok tarik saja sampai anak hang jadi gila. Jadi hang pantaulah anak hang berkawan dengan siapa. Jangan lepas sampai terlepas tali. Terlepas benang. Betul. Lepas tu orang kata apa? Kena pastikan hampa kena kerah, bukan paksa tekan kepala anak hampa tu. Maksudnya paksa pastikan dia dalam keadaan hampa didik anak hampa ni dalam adanya melibatkan anak hampa terlibat dalam program tarbiyah.
Tarbiyah tak ikut lah parti ke, gerak apa, persatuan Islamiah kan dan sebagainya, pasti kan anak hampa join benda tu sebab Usrah ke macam surah lah. basic. Start from basic. Basic macam kita daripada sekolah menengah lagi. Kita aktif dah benda tu. Kat sekolah waktu dah tingkatan 545 kita dah buat dah ni dekat sekolah. Dan untuk pastikan kita boleh jaga, kita nampak oh dia ni okey, dia ni sedang-sedang. Dulu dekat sekolah oh dia macam ni. Kita boleh take over lah kita sebagai kawan. Dan mokpok dah menjalankan sebagai tugas dia pun sebagai mokpok, pastikan anak-anak terlibat dalam program-program bagus ni. Dan kawan-kawan maksud dia Main peranan kan. Kena tengok dia berkawan siapa, sekitar anak ada di mana. Dan aku tu lah insya-Allah lah dah pastikan ada mutabaah, maksudnya follow up dengan anak-anak tu, maksudnya dekat sekolah dulu dia buat apa, dan dia ada aktiviti apa kat sekolah, ada berkawan bukan hanya terhad pada sekolah berasrama penuh sahaja ataupun sekolah jenis lelaki. Sekolah kebangsaan pun ada juga kes-kes macam ni. Cuma tak dinampak. Betul. Dan satu lagi adalah jangan bela anak sampai tak jadi manusia. Benda tu kena tekankan daripada sekarang. Berkemungkinan dia doktor, berkemungkinan dia lawyer, ataupun golongan-golongan profesional. Dan belajar, yang paling dahsyat belajar bidang agama. Tapi buat benda tak senonoh. Itulah. Siap ada kondom lagi. Allah. Tapi kita pun tak nak cakap panjang so. Dan kalau ada rezeki kita sambung lagi. InsyaAllah. Okey. Kita tamatkan dengan Assalamualaikum. Bye bye.